Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan 50 kunci hidup bahagia dalam siri yang ke-48 yang bertajuk Setiap Manusia Ada Peranannya. Ayat Al-Quran yang kita akan kupas pada hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-60. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Sesungguhnya setiap manusia, setiap kumpulan manusia itu mengetahui tempat minum mereka. Pada asalnya ayat ini menceritakan Nabi Musa alaihi salam memohon air untuk kaumnya, yang mana Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada Bani Israel berupa 12 mata air yang terpancar dari sebuah batu, agar mereka tidak saling bertelingkah dan bergaduh akibat daripada berebut-rebut untuk mendapatkan air tersebut. Jadi Bani Israel ini masing-masing sudah mengetahui manakah pancaran air yang dikhususkan untuk mereka tanpa perlu mereka berebut dan menyusahkan diri mereka. Maka melalui kaedah ini, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Qul kullun ya'mal ala syakilatihi. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Rasul, kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang yang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri, Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah yang melalui jalan yang lebih benar dan siapakah yang lebih betul jalannya. Ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullum muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kamu semua kerana kamu sudah pun dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Maknanya dalam ketiga-tiga ayat Al-Quran yang kita bacakan ini adalah setiap manusia punyai peranannya dalam menggerakkan gerak kerja Islam. Cuma penting bagi seseorang mengetahui kelebihan dan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Hal ini adalah supaya mereka dapat menentukan apa yang harus ia lakukan dengan kelebihan yang ada untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Sebagai contoh, kalau kita melihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang hebat dalam bidang-bidang ilmu. Ada sahabat yang hebat dalam peperangan. Ada sahabat yang hebat dalam melakukan strategi perang. Ada sahabat yang hebat dalam bidang syair, seperti Hasan bin Sabit. Dan semua kehebatan dan kelebihan ini para sahabat radhiyallahu anhum menggunakan untuk mempertahankan Islam. Sebagai satu contoh, bagaimana Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu pada waktu itu beliau masih lagi kecil, keluar untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta izin untuk bersama Rasul menyertai jihad, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau supaya beliau pulang dan balik kerana masih lagi kecil, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau agar mendalami ilmu kerana beliau mempunyai kelebihan menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran dan memperdengarkan hafalan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya baginda Rasulullah meminta beliau agar belajar ilmu-ilmu seperti bahasa-bahasa orang Yahudi, dan beliau yang menjadi penterjemah pada Rasulullah ketika berinteraksi dengan golongan Yahudi. Dan Zaid bin Sabit ini menjadi seorang sahabat, salah seorang sahabat yang alim dalam kalangan para sahabat sehingga dihormati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Maka hal ini juga dinyatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu ketika menulis surat untuk Abdullah bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah telah membagikan amalan sebagaimana dia telah membahagikan rezeki. Ada yang dibukakan untuk
hidupnya banyak melaksanakan solat, namun tidak ditakdirkan untuk berpuasa. Ada yang mampu bersedekah, tapi tidak disibukkan dengan ilmu. Ada yang disibukkan dengan ilmu, tapi tidak disibukkan dengan jihad. Mana kesimpulannya, masing-masing punyai kelebihan dan peranan untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam hadis yang kita bacakan tadi. I'malu. Nabi mengatakan, beramallah kamu semua. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua orang itu dimudahkan bagi apa yang dia diciptakan untuknya. Dan satu hadis yang agak menarik untuk kita fahami dan kita pelajari. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khairun faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang berinfak hartanya pada jalan Allah, maka dia diseru daripada pintu syurga, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan untuk kamu. Barang siapa yang termasuk dalam kalangan ahli salah, maka diseru daripada pintu salat. Barang siapa yang dalam kalangan, termasuk dalam kalangan ahli jihad, maka diseru daripada pintu jihad. Barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, maknanya yang banyak melakukan puasa, diseru daripada pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang berpuasa. Dan barang siapa yang banyak bersedekah, maka diseru daripada pintu sedekah. Maka dalam kehidupan kita ada yang mampu menghafal, sebagai contoh, dan memahami dengan cepat satu-satu ilmu, tapi tetapi dipengaruhi oleh hal yang lain, lalu dia tidak mendalami ilmu. Ada orang yang kalau dia dalami ilmu mungkin agak lambat, tapi dia cergas dan aktif melakukan gerak kerja. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita adalah yang pertama sekali, seseorang perlu mengetahui kelebihan dan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan untuknya agar ia gunakan pada hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, kita tidak boleh mengkritik gerak kerja yang dilakukan oleh orang lain. Masing-masing punyai peranan dan tanggungjawab. Dan yang ketiga, kita mesti menekuni apa yang kita lakukan. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai daripada hambanya bila dilakukan amal, maka dia lakukan dengan tekun dan teliti. Dan saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Kullu rajulin minal muslimina fi thagrin min sughuril Islam. Allah an yu'tal islamu min qibalih. Setiap lelaki, setiap orang daripada umat Islam berada di salah satu benteng daripada benteng-benteng Islam, maka berjaga-jagalah. Jangan sampai Islam itu diserang daripada benteng yang dia jaga. Itu saja yang dapat saya kongsikan kepada sidang penonton dan pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا